sesiapa yang berdusta atas namaku, nama Nabi, dusta atas nama Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempat daripada api neraka. Maksudnya berdusta atas nama Nabi, kita tahu, tapi kita saja berbohong. Ya, Nabi kata macam ni, sedangkan Nabi tak kata pun. Nabi tak kata. Nabi buat amalan ni, sedangkan Nabi tak buat. Ya, kita berdusta atas nama Nabi. Maka balasan dia, Nabi sebut jelas, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempatnya daripada api neraka. Confirm dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita dapat secara fizikal mengadakan kuliah duha kita, dan nampaklah muka-muka tu, walaupun barangkali ada yang tak datang lagi, tak berani dan sebagainya. Barangkali ada yang selesa dah kan, duduk senang di rumah kan, sambil masak-masak boleh dengar kuliah kan, boleh kudak-kudak apa ni, tak boleh dah susah sikit kan ya. Baik, jadi kita dah dapat hadir, maka kita gunakan peluang untuk hadir ni untuk kebaikan bersama. Kita dapat hadir untuk i'tikaf, kita dapat hadir untuk solat berjamaah, bagi lelaki dapat hadir untuk solat Jumaat juga dan sebagainya ya. Cuma kita masih lagi ada kekangan dari sudut anak-anak muda kita, masih lagi tidak dibenarkan untuk hadir ke masjid dan juga ke surau ya. Ini sesuatu yang membimbangkan ya, sesuatu yang membimbangkan. Sebab kalau orang tua-tua ni insya-Allah lah dia lebih baik, lebih insaf kan. Tetapi anak-anak muda, anak kita, cucu kita yang umur 10, 11 sampai 15, 16 tahun ni, bila tidak dibenarkan hadir dan tidak biasa hadir ke masjid dan ke surau, maka dibimbangi mereka membesar dalam keadaan tidak dekat dengan masjid dan surau. Jadi apa akan jadi? Jauh dari masjid dan surau. Jadi gap of generation ya. Generasi yang beberapa tahun ni tak biasa dengan masjid, tak biasa dengan surau. Ya, tak pernah berlari di masjid, surau. Tak pernah dengar orang wirid-wirid di surau macam mana. Allahumma antas salam baca macam mana. Ayat kursi baca macam mana kan. Jadi dia tak biasa benda, membesar dalam keadaan yang sebegitu. Jadi ini sesuatu yang membimbangkan. Jadi kesan dia kalau kita lambat bertindak, kita akan nampak kesan negatif ni 10 tahun, 15 tahun lagi, generasi yang jauh dari masjid, jauh dari surau. Jadi bila mana generasi ni jauh dari masjid, jauh dari surau, maka dia ialah susah. Bagaimana dia nak dapatkan rojokan ya? Rojokan dari sudut agama, nak cari tu imam, dia tak biasa di masjid surau. Kan dia tak biasa dengan ahli-ahli agama, nak bertanya dan sebagainya. Jadi bukan sekadar jauh dari masjid dan surau, barangkali lebih dibimbangi lagi, dia akan terjebak dengan fahaman-fahaman yang salah ya, masuk pemikiran yang salah, yang bertentangan dengan agama ya. Jadi kita kena usahalah ya. Jadi kita harap pihak berkuasa agama cari jalan cepat dan dapat memberi kebenaran yang lebih cepat supaya anak-anak muda ini dapat dibawa semula ke masjid dan juga ke surau. Baik, pagi ini kita akan sambung bicara kita masih lagi dalam suratul Maidah ayat 100 berapa?
103. Ayat 103 surah Al-Maidah. Ayat 103 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ma ja'alallahu min bahi. Dengung min bahi. Ya. Jadi ada tajwid ni, dengung-dengung ni, tajwid ni ya, ada diluaskan kepada misalnya selawat. Ya, misalnya selawat. Misalnya ada yang diluaskan kepada tahiyat. Ya, ada baru ni dalam satu rakaman ya, dalam WhatsApp keluarga saya sebut ya, pasal tajwid ya, tajwid ketika tahiyat. Tajwid ketika tahiyat, isi kandungan dia kalau tidak silap saya, kalau kita tak jaga hukum tajwid dalam tahiyat, ya, kita tak jaga hukum tajwid dalam tahiyat, tempat dengung kita tak dengung, maka itu dikira sebagai lahan, dikira sebagai satu kesalahan, dan kesalahan ini boleh membawa kepada tidak sahnya sembahyang kita. Ya, tidak sahnya sembahyang kita. Ya, tajwid. Jadi misalnya dalam selawat ya, dalam selawat kita ada whiteboard kan? Jadi tajwid dia kat situ. Allahumma, apa hukum dia tu? Apa hukum dia? Mim syaddah tu? Tak ingat dah tu Kak Salwa sebut kelas tajwid tu. Nak buat kelas tajwid boleh? Enggak, insya-Allah. Betul tu. Nama tak ingat, saya pun tak ingat kak. Pak saya pun tak ngajak tajwid jadi situ mim syaddah, nun syaddah. Allahumma salli ala Muhammad. Mad. Apa dia? Mad tu hukum dia? Qalqalah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Bila tahiyat, dalam tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi anna Muhammadan. Jadi tajwid ya, tajwid ketika selawat, tajwid ketika tahiyat ya. Maka sebenarnya tajwid ini tidak diguna pakai dalam selawat, dan tajwid ini tidak digunakan dalam tahiyat, dan tajwid ini tidak digunakan dalam zikir. Ya. Tidak digunakan. Kerana apa? Kerana tajwid ini hanya untuk Al-Quran. Tajwid ni hanya untuk Al-Quran. Jadi selama ni kita selawat tak dengung, tak ada masalah pun. Tak salah sebenarnya, tak salah, sebab tajwid tidak terpakai untuk selawat. Tajwid tak terpakai untuk zikir. Tajwid tak digunakan pakai untuk tahiyat. Dia hanya untuk Al-Quran sahaja. Bahkan untuk hadis Nabi pun kita tak guna pakai tajwid.
Sabda Nabi SAW, katalah Nabi sebut inna, kita tak baca inna, kita terus je kan, pasal dia hanya dia tajwid hanya untuk Al-Quran, ya. Jadi kalau kita luaskan tajwid tu kepada selain daripada Al-Quran, lepas ni kita bercakap Arab pun kita kena tajwid ni kan, ya, tajwid. Misalnya kita cakap Arab, ini talibun, jadi kalau kita luar dia, inni kena dengung, inni talibun fil, bun jumpa dengan fa jadi ikhfa, inni talibun fil madrasati, sesungguhnya saya pelajar di sekolah. Cakap Arab pun tajwid, ya. Jadi tajwid hanyalah untuk Al-Quran, ya, tajwid nana. Jadi kita nak duduk saja selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, cepat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak perlu kita nak dengung-dengung, ya. Jadi itu salah, ya. Pasal apa salah? Kerana dalam Quran Allah menyatakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran secara tartil. Baca elok-elok, makhraj huruf dia. Dan termasuklah tajwid tu masuk dalam makna tartil. Quran saja. Allah suruh Quran je. Warattilil Qur'ana, bacalah Quran. Hadis tak termasuk dalam Quran. Tahiyat, selawat, zikir tak masuk dalam Quran. Cakap Arab pun tak termasuk dalam Al-Quran, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Baik, jadi patah balik pada ayat, Allah kata ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Tidaklah Allah jadikan empat perkara ni. Empat perkara ni, ya. Nak terjemah ni susah ni. Empat perkara ni, ya. Yang pertama bahirah. Yang kedua sa'ibah. Allah tidak menjadikan daripada bahirah wala dan tidak, maksudnya dan Allah tidak menjadikan daripada sa'ibah wala dan tidak, Allah tidak menjadikan daripada wasilatin wala ham, wala tu dan tidak Allah menjadikan daripada ham. Empat perkara ni adalah rekaan tetapi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahirah, sa'ibah, wasilah, ham. Empat perkara ni. Apa dia? Apa dia bahirah? Apa dia sa'ibah? Apa dia wasilah? Apa dia ham? Ya, ada beberapa tafsiran ulama dalam menjelaskan empat perkara ni. Antaranya saya pun letih juga nak faham apa dia benda ni, ya. Banyak sangat cara huraian para ulama ni. Misalnya ada ulama mentafsirkan bahirah ni ialah unta. Yang unta ni beranak 5 kali. 5 kali beranak. Kemudian orang Arab dia tengok kepada kali yang kelima tu anak lelaki, anak jantan ke anak betina. Anak jantan ke anak betina. Dia beranak kali pertama, tak apa lagi. Beranak kali kedua, beranak kali ketiga, beranak kali empat, beranak kali kelima. Surah khamsata abtun, 5 kali beranak lah, 5 perut, ya. Jadi yang kelima tu fa in kana dzakaran dzabahuhu, kalau kali kelima beranak tu anak jantan, maka orang Arab akan sembelih fa akalahur rijalu dunan nisa, maka mereka akan lelaki saja boleh makan, orang perempuan tak boleh makan. Orang lelaki saja boleh makan, orang perempuan tak boleh makan. Wa in kana untha jada'u adana, kalau yang lahir tu
betina, mereka robekkan sikit, tanda sikit kepada telinga dia. Maka mereka kata ini adalah bahirah. Ya. Tak apalah mereka kata bahirah, tapi mereka kata ini ketetapan Allah. Ini ketetapan Allah. Jadi jantan kali kelima beranak, jantan sembelih boleh, orang lelaki saja boleh makan, orang perempuan tak boleh makan. Dan kalau lahir yang kelima tu betina, tandakan telinga dia. Jadi ketetapan ni dikatakan ketetapan daripada Allah. Maka Allah menyatakan ma ja'alallahu min bahirah. Allah tak buat pun benda ni. Allah pun tak buat benda ni, ya. Misalnya laki je boleh makan, perempuan tak boleh makan. Pasal apa? Pasal apa? Ya. Kalau orang tua dulu dia tak bagi apa? Dia tak bagi budak-budak makan ati dengan pedal. Kan? Apa? Leher ayam dan sebagainya. Jadi kita tak berani makan. Tak berani makan pasal budak-budak tu. Tapi kita tengok orang tua makan. Dia tak bagi budak-budak makan. Dia kata nanti kalau makan leher ayam tu nak sunat, dia kata payah. Dia orang tua pesan kan. Jadi kita umur masa tu tak sunat lagi, tak berani makan. Tak berani makan. Yang tu tak apa. Pasal apa? Pasal orang tua tak sandarkan kepada Allah. Orang tua buat trik je. Kalau bagi budak-budak makan habis. Habis lah. Jadi orang tua buat trik barangkali. Yang budak-budak yang makan, tak sunat tak boleh makan ni. Ni tak kira nak sunat payah ni. Kan? Kulit jadi liat lah apalah. Jadi kita nangui umur 6 tahun 7 tahun tak berani makan. Tengok orang tua pulun makan dan sebagainya. Yang tu petua. Petua orang tua tu dia tak sandarkan kepada agama. Dia tak sandarkan kepada Allah. Dia tak sandarkan kepada Nabi. Barangkali dia trik saja nak bagi budak-budak tak makan benda tu. Jadi Arab ni dalam ayat ni, ayat ni ketetapan Allah. Beranak kali kelima, jantan boleh sembelih unta tu, lelaki saja makan, perempuan tak boleh makan. Kalau lahir tu unta betina, maka dia tanda telinga, ini dinamakan sebagai bahirah. Ini semua disandarkan kepada agama, disandarkan kepada Allah. Anak dia tu, anak dia faham sini anak lah. Payah dah faham ni dengan ni budaya Arab yang lama ni kan. Budaya Arab yang lama ni. Baik, itu bahirah. Bahirah. Manakala yang kedua, wala saibatin. Wala saibatin, daripada saibah. Ya lebih kurang begitulah. Lebih kurang juga. Tapi dia untuk kambing. Hiya minal ghanami nahwu ma fussira minal bahira. Dia untuk kambing, ghanam, sebagaimana tafsir pada bahirah tadi. Beranak kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima. Kali kelima tu tengok anak jantan ke anak betina. Anak jantan sembelih, laki makan, perempuan tak makan. Anak betina dia tandakan. Ya, untuk kambing. Lebih kurang begitulah tafsirannya. Semuanya dia sandarkan ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Allah Taala nafikan, ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin. Kemudian yang ketiga, wala wasilatin, dan juga Allah tak jadikan daripada wasilah. Wasilah, apa dia wasilah? Hiya syad idza natajat sab'ata abtunin. Iaitu kambing bila dia beranak 7 perut, kali yang ketujuh lah. Mereka tengok kepada kali yang ketujuh tu, kalau yang ketujuh tu jantan mati, maka orang lelaki boleh makan, perempuan tak boleh makan. Kalau betina, maka mereka biarkan, mereka tak kacau. Ya. Lebih kurang begitulah. Kurang begitu. Dan mereka sandarkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manakala yang akhir, yang keempat, wala ham, dan ham pun lebih kurang begitu juga. Ya, ada jantan, ada betina dan sebagainya pada unta, maka mereka kata ini adalah ham. Ya, ini adalah ham. Ya. Baik. Jadi yang besarnya di sini, poin besarnya di sini ialah penyandaran sesuatu perkara
kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Penyandaran sesuatu perkara kepada Allah tanpa dalil. Ini yang Allah Taala murka. Maka Allah Taala kata lepas habis wala wasilatin wala hamdu, Allah kata walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Akan tetapi orang kafir Arab ketika itu, mereka yaftaruna, iftira, mereka cipta iftira, mereka cipta, mengada-ngadakan ala Allah, atas Allah, atas nama Allah, al-kazib, pendustaan, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa dia sangat besar. Sama sebagaimana kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca dalam hadis, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, nama Nabi, dusta atas nama Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempat daripada api neraka. Maksudnya berdusta atas nama Nabi. Kita tahu, tapi kita saja berbohong. Nabi kata macam ni, sedangkan Nabi tak kata pun. Nabi tak kata. Nabi buat amalan ni, sedangkan Nabi tak buat. Kita berdusta atas nama Nabi. Maka balasan dia, Nabi sebut jelas, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempatnya daripada api neraka. Confirm dah neraka bagi orang yang dusta atas nama Nabi. Jadi kalau berdusta atas nama Nabi confirm neraka, bagaimana kalau kita berdusta atas nama Allah? Mana lagi besar? Allah lagi besar lah. Berdusta atas nama Nabi pun dah confirm neraka, apatah lagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah bahirah itu sebagai contoh, tetapi poin besarnya di sini ialah jangan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu bila kita meriwayatkan sesuatu hadis, kita tak berapa pasti hadis tu, maka kita sebut au kama qal, ataupun sebagaimana yang disabdakan. Au kama qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita kita pun reka, bukanlah reka, kita pun lebih kurang sikit-sikit kan. Kita tak pasti bagaimana perkataan yang Nabi gunakan tu, maka hujung dia tu kita kata au kama qal, ataupun macam mana Nabi sebut, lebih kurang begitulah. Mungkin perkataan tu tak ada inna, kita tambah inna. Madalah hadis al-haya'u minal iman, malu daripada iman. Kita sebut Nabi bersabda innal haya'a minal iman. Betul ke innal haya'a? Kita au kama qal, sebagaimana Nabi sebut. Tapi poin dia lebih kurang samalah. Tapi kita tak mau berdusta. Nabi tak kata innal haya', contoh Nabi tak kata innal haya', sesungguhnya malu. Nabi kata al haya'u minal iman dalam kitab kan, contoh. Jadi kita tak berapa situ, kita tak mau berdusta atas nama Nabi, maka kita au kama qal, Tapi Quran tak boleh lah kan. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ma ja'alallahu min sa'ibatin wala bahiratin wala ham wala wasila au kama qal. Tak boleh lah. Quran tak boleh lah kan. Quran tak boleh. Quran kena sebiji-sebiji. Quran. Jadi kalau kita lah dulu, depan dan sebagainya, tak boleh kata au kama qal. Sebab itu Quran kita tak pernah kata au kama qal. Hadis je kita kata au kama qal. Baik, kalau kita logik akal pun, kalau dusta atas nama orang tak kata macam tu, kita kata orang tu kata. Berat tak? Berat kan? Berat kan?
Masjid tak boleh datang budak-budak. Baik tu kita jajar nama pengurusi masjid. Pengurusi kata boleh datang dah. Dia buat announcement pagi tadi lepas subuh kan. Budak-budak 5 tahun boleh datang dah, pengurusi kita. Kita pun bawa lah nak datang sebenarnya, bawa anak kita ke cucu kita umur 5 tahun kan. Dusta atas nama pengurusi. Marah tak pengurusi? Marah kan. Itu atas nama pengurusi pun dia dah marah dah kan. Itu tak kacau agama. Tak kacau agama. Atas nama Nabi kacau agama, ya, rosak agama. Atas nama Allah merosakkan agama kita, ya. Kemudian kata Allah, wa aksaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal, ya, tidak berakal, ya. Mereka buat benda tu mereka tak fikirkan kewarasan dia, tidak memikirkan asasnya, dan mereka melakukan perubahan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkait dengan orang yang mengubah ajaran nama Nabi Ibrahim. Mengubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maknanya daripada dulu tu Nabi Ibrahim di Mekah tu, ya, di Mekah dia ubah sikit, akhirnya dia bawa masuk berhala, bawa masuk patung, dipuja, dipuji dan sebagainya, akhirnya patung tu disembah. Ya, akhirnya patung disembah sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beratus-ratus patung di sekitar Kaabah. Jadi mula sikit berdusta atas nama Allah, ya, iftira' ala Allah. Jadi di sini kita kena waspadalah kalau atas nama Allah. Ya, kena waspada kalau atas nama Nabi. Betulkah Nabi kata macam tu? Ya, betulkah Nabi buat macam tu? Kita kena ada alert sikit, kena ada kesedaran sikit nak pastikan ini betul-betul daripada Allah, ini betul-betul daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya orang bawa cerita mimpi jumpa Nabi, ataupun orang bawa dakwaan bahawa dia yaqazah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil yaqazah. Yaqazah, Rubi dia macam inilah, yaqazah. Ya. Jadi kalau orang dakwa mimpi jumpa Nabi, ataupun lebih dahsyat lagi, dia dakwa dia yaqadhah, dia tengok Nabi secara langsung, bukan dalam tidur, ya. Jadi kita nak kena berhati-hati pasal orang boleh berdusta atas nama Nabi. Orang boleh berdusta atas nama Nabi. Dia tak mimpi jumpa Nabi, tapi macam mana nak tarik perhatian supaya orang dengar cakap aku. Ya. Jadi dia tahu masyarakat Islam ni kalau guna nama Nabi senang nak tarik perhatian. Maka dia mungkin dia buat dakwan malam tadi mimpi jumpa Nabi tahu begini kan. Mimpi jumpa Nabi bagi tahu Tuan Haji ni ahli neraka. Jadi takutlah kan, pasal Nabi bagi tahu. Jadi kita kenal, betulkah dia mimpi jumpa Nabi? Betulkah dia mimpi Nabi? Sebab benda tu tak boleh dibuktikan. Ya, apa tak lagi dia kata yaqadhah, jumpa Nabi direct. Kita nak kena berhati-hati. Lagi berhati-hatilah. Kerana benda tu tak boleh dibuktikan. Satu, tak boleh dibuktikan. Yang kedua, dia tidak ada faedah kepada agama kita. Dia mimpi jumpa Nabi, dia tengok Nabi yaqadhah. Ada ulama kata boleh. Yaqadhah ni ada. Tapi dia tidak membawa manfaat kepada agama kita. Maksudnya, maknanya ajaran agama dah ada dalam Quran, ajaran agama dah ada dalam hadis, dah ditulis oleh para ulama dah. Jadi apa lagi
Ya, nak harap kepada mimpi Nabi, nak harap kepada yaqظah, tidak ada manfaat kepada agama. Ya. Yang ketiga, kalau ada penambahan syariat yang baru pun tidak valid. Kalau ada penambahan syariat yang baru pun tidak valid, tidak sah. Ya. Walaupun dia kata Nabi bagi tahu. Saya jumpa dengan Nabi bagi tahu. Kan? Ada satu surah yang baru yang Nabi terlupa nak sampaikan. Nabi sampaikan kepada dia, tidak valid, tidak sah. Kerana agama kita ad-dinul kamil. Agama kita telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Ya. Jadi guna nama Nabi itu boleh berlaku dalam masyarakat, ya. Misalnya mimpi dan juga yaqظah, maka kita kena waspada, ya. Sebab itu kalau mimpi apa ke, kalau yaqظah lah berlaku sekalipun, benda tu perlu didiamkan. Perlu didiamkan, tak perlu diceritakan. Tak perlu diceritakan. Mimpi itu memanglah pasti ada berlaku, ya. Tak payah cerita, diamkan. Kalau kata yaqظah sekalipun, ya, diamkan, tak payah cerita. Pasal tak ada siapa boleh buktikan dia tidak ada manfaat kepada agama kita. Kan? Dia hanya untuk peribadi kita, simpan elok-elok benda tu. Ya, jangan buka ruang kepada masyarakat kerana dia menimbulkan fitnah dalam masyarakat, ya. Baik, kemudian kata Allah ayat 104, wa idza qila lahum ta'alu, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu, marilah, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah wahyukan, wa ila rasul, dan kepada rasul, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Qalu, mereka berkata, hasbuna, memadai bagi kami, ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapati bapa-bapa kami telah lakukan. Ya. Jadi ini pertentangan di antara amalan datuk nenek, amalan masyarakat dengan Al-Quran dan juga hadis. Ya. Pertentangan di antara amalan datuk nenek, hasbuna ma wajadna alaihi abauna, cukup bagi kami apa yang kami dapati bapa-bapa datuk nenek kami dah buat. Satu lagi ialah ma anzalallah wa ila rasul, apa yang Allah wahyukan dan apa yang Rasulullah sampaikan. Jadi dua perkara pertentangan antara Allah dan Rasul, Quran dan hadis, dan apa yang datuk nenek amalkan. Ya. Jadi kita kalau berlaku pertentangan ni, kita ikut mana? Ikut yang datuk nenek ataupun ikut Quran dan hadis? Quran dan hadis. Itu dasar dia, ikut Quran dan hadis. Ya. Cuma janganlah kita bermudah-mudah menuduh datuk nenek kita tu sebagai menyeleweng, sebagai tak betul. Ya. Misalnya kita katalah, contoh mudah, kita kata baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin malam Jumaat. Amalan kita, datuk nenek kita baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin malam Jumaat. Datang satu orang kata, Allah tak suruh baca Yasin malam Jumaat. Nabi tak suruh baca Yasin malam Jumaat. Jadi tinggalkan baca Yasin malam Jumaat. Jadi adakah kita nak ikut ajakan yang sebegitu, meninggalkan bacaan surah Yasin pada malam Jumaat dengan dakwaan bahawa Allah tak suruh baca Yasin malam Jumaat dan Nabi pun tak suruh baca Yasin malam Jumaat? Boleh faham?
Jadi baca Yasin malam Jumaat, ya. Adakah itu sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis? Jadi isu yang pertama kita jelas. Antara amalan masyarakat dengan Al-Quran dan hadis, kita ikut Quran dan hadis. Itu dasar. Tapi jangan kita mudah-mudah. Amalan orang tua kita ni sesat, baca Yasin malam Jumaat, tak ada Quran dan hadis, kena tinggalkan, apa lagi? Zikir lepas semayang, Al-Fatihah lepas zikir, kan? Jadi jangan mudah-mudah, jangan cepat sangat. Jangan cepat. Kita nak kena pastikan amalan datuk nenek tu bertentangan, baru kita tinggalkan. Selagi mana amalan datuk nenek tu tidak bertentangan, maka dia masuk dalam Quran dan hadis juga. Maka baca Yasin malam Jumaat, dia masuk dalam firman Allah. Baca Yasin malam Jumaat, dia masuk dalam firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah benda yang mudah daripada Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala suruh kita baca Al-Quran. Bacalah benda-benda yang mudah daripada Al-Quran. Umum. Surah apa tak tentukan. Ikut suka kita lah. Jadi Yasin ni susah ke payah? Susah ke payah pula? Susah ke senang? Senang lah kan? Jadi senang. Yasin ni senang. Bila senang, dia tayassara, benda yang simple, yang mudah bagi kamu. Kan? Faqra'u ma, ni surah Muzammil ke surah Mudassir, gitulah. Ayat yang ke-20 tu. Muzammil kalau tak salah kot. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah benda yang mudah daripada Al-Quran. Umum, kita ambil umum Al-Quran. Umum ayat Quran. Dia dalil kita, umum Quran. Jadi kita tak ada kerja apa malam Jumaat. Khamis malam Jumaat tak ada kerja apa. Hantar maghrib Isyak, nak buat apa? Jomlah kita duduk baca Quran. Nak baca surah apa? Surah Baqarah kan surah Yasin? Kan? Itu pilihan kita dah. Kan? Tak mau Yasin, kita baca Baqarah. Kan? Nak baca Baqarah silakan. Baca Baqarah pun faqra'u ma tayassara min, bacalah. Sebab kita nak isi masa antara maghrib dengan isyak tu, nak isi masa. Antara nak tunggu isyak tu, apa kita nak buat? Aktiviti masyarakat. Ya, itu dalil. Jadi amalan tu tak bertentangan dengan Quran. Ya. Dengan hadis pula. Betul, Nabi memang tak baca Yasin malam Jumaat. Nabi tak baca Yasin malam Jumaat. Tetapi Nabi bersabda, hadis dia panjang, saya tulis 45 hadis. Hadis sahih majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Satu kaum, ramai-ramailah kaum, ya. Majtama'a, mereka tidak berkumpul. Satu kaum tidak berkumpul di satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Apa mereka buat bila mereka kumpul ni? Yatluna kitab Allah. Mereka beramai-ramai. Yatluna, mereka beramai-ramai membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka sama-sama bertadarus Al-Quran. Jadi duduk kumpul ramai-ramai, jom kita duduk ramai-ramai, baca ramai-ramai, duduk ramai-ramai, kita buat apa? Kita baca Quran, melainkan dapat 4 perkara. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan.
Allah bagi ketenangan. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah meliputi mereka. Allah turunkan rahmat bila orang kumpul ramai-ramai nak baca Quran. Yang ketiga, wa haffathumul malaika. Malaikat datang menghamparkan sayap. Malaikat ada dalam majlis itu. Malaikat ada dalam majlis itu. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala sebut nama-nama, Allah Ta'ala mention orang yang kumpul ramai-ramai nak baca Quran ni. Allah Ta'ala sebut, announce di kalangan makhluk yang ada di sisi Allah. Jadi 4 perkara ni, perkara baik ke perkara tak baik? Baik. Yang pertama tadi apa? Tenangan. Yang kedua, rahmat Allah. Yang ketiga, malaikat datang menghamparkan sayap. Yang keempat, Allah sebut namanya. Jadi 4 kelebihan kumpul ramai-ramai. Jadi hadis Nabi yang sahih ini menganjurkan kepada kita supaya beramai-ramai membaca Al-Quran. Jadi amalan orang tua kita baca Yasin malam Jumaat melaksanakan hadis Nabi. Orang tua kita nak beramal dengan hadis ni. Ya betul Nabi tak buat. Tak buatlah, Nabi memang tak buat. Tapi ni Nabi sebut. Sebab itu sunnah Nabi ni ada perbuatan Nabi. Sunnah Nabi ada perkataan Nabi. Perkataan Nabi ni sunnah. Jadi kita tak ada ajar apa-apa, jadi kita baca Quran. Kan? Ataupun penceramah tak datang, kan? Lambat datang. Dia bagi tahu kelas pukul 10, dia kata 10.30. Kita baca Quran dululah. Ambil Quran masing-masing, kita baca dululah 1 surah ke 2 surah ke. Kan? Sementara nak isi masa tu. Itu ijtima', perhimpunan. Jadi amalan orang tua kita tu tidak bertentangan dengan Quran hadis. Jadi orang kata tak, Nabi tak buat. Nabi tak buat. Ya, tak buat baca Yasin malam Jumaat. Kita pun takut akhirnya kita meninggalkan, sedangkan ijtihad orang tua itu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nak kata malas tu wallahu alam lah, ya. Nak kata malas beramal tu wallahu alam, tapi mungkin semangatnya nak benar-benar mengikut Al-Quran dan hadis. Semangatnya tu, tapi bagus semangat tu, tapi corak kefahaman yang berbeza. Corak kefahaman yang berbeza dan tidak meraihkan corak kefahaman orang lain. Tidak meraihkan. Jadi akhirnya bila tidak meraihkan tu, dia jadi tidak harmoni dalam masyarakat, bergaduh dalam masyarakat dan sebagainya. Sedangkan kita ada asas dalam Quran dan hadis. Sama juga tahlil. Pak Abdi Yasin nak buat tahlil. Tahlil tu doa. Tahlil tu isi dia doa. Doa kepada Allah supaya Allah ampunkan si mati. Jom kita buat tahlil. Maksudnya tolong doakan untuk si mati ni. Allahumma ighfir lahu war. Itu yang poin besar itu. Doa tu je. Nak baca apa sebelum tu ikut sukalah. Nak baca Fatihah saja ke, qul Allah saja ke, buat tahlil sikit, Al-Fatihah. Habis baca Fatihah, dekat dengan tahlil lah tu. Simple je. Dia nak doa tu je. Kita nak buat tahlil. Kita nak belanja, ajak kawan 4-5 orang, jom makan tengah hari. Kan? Aku minggu sudah ayah aku meninggal kena COVID. Aku nak belanja makan, buat tahlil sikit. Doa supaya Allah ampunkan ayahku. Kita belanja makan. Makanan dah order dah. Antara nak tunggu makanan 10 minit tu, buat tahlil sikit. Duduk sila meja tu, boleh dine in tu, duduk meja. Fatihah sikit, qul Allah sikit, la ilallah 10 kali, doa. Makanan sampai makan. Tahlil lah tu. Simple. Jadi tahlil tu nak doa kepada Allah supaya Allah ampunkan si mati. Boleh atau tidak? Semua ulama kata boleh. Semua ulama kata boleh. Tak ada ulama kata tak boleh. Semua ulama kata boleh. Jadi di mana salahnya tahlil? Yang bacaan tu dia boleh panjang, boleh pendek. Panjang, pendek dan sebagainya. La ilallah nak 100 kali ke, 40 kali ke, 10 kali pun tak apa. Kan? Untuk imam nak cerdik lah, tengoklah.
Jamu apa? Kan jamu nasi Arab 100 kali. Kan nasinya bihun kosong je kan 20 kali sudah lah. itu tu imam lah. Tekong lah tu imam lah, dia pandai-pandai lah, dia nak jaga jemaah juga. Takat bihun kering lekat tu 100 kali la ilallah kan, letih kat kan, orang marah kat tu imam kan. Itu pandai-pandai tu imam lah. Doa tu doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala nak doa tu je. Orang tolong doakan ya. Itu kita nak kena hati-hati ya, jangan mudah menuduh. Dua perkara lah. Satu, kita amalan masyarakat dengan Quran hadis, kita utamakan Quran hadis. Tapi yang kedua, jangan mudah-mudah menuduh amalan masyarakat bertentangan dengan Quran hadis. Kena perhalusi dulu. Ya. Ada yang bertentangan, macam mandi safar dulu. Sekarang tak ada. Pasal itu bertentangan. Mandi safar ada keyakinan tolak bala dan sebagainya. Itu memang bertentangan. Itu kita tinggalkan. Mandi bunga bertentangan atau tidak? Bagi saya mandi bunga tak ada masalah. Dia nak aura bunga bagi sedap, kita rasa lenguh badan, pergi mandi bunga sikit lah kan? Aura dia kan, tak ada masalah, pergilah mandi, urut sikit ke apa ke. Ni nama dia mandi bunga, bukan kita ada keyakinan tapi mandi safar tu ada i'tiqad yang salah, itu kita tolak. Mandi bunga tak ada i'tiqad apa, kita nak ambil aura positif, bunga-bunga tengok cantik dan sebagainya. Itu kita nak kena perhalusi, jangan mudah sangat. Ya. Maya. Apa dia? Tentangan. Baca tahlil selepas kematian yang biasa buat 3 hari. Baik. Tahlil yang pertama, dia tidak wajib. Ya. Asasnya yang pertama, tahlil tidak wajib. Itu kita kena faham ya. Jadi siapa nak buat, siapa tak mau buat, tidak ada masalah. Ya. Yang kedua, kalau kita nak buat, kita kena perhatikan beberapa perkara. Yang pertama, adakah harta yang digunakan itu harta anak yatim? Adakah harta yang digunakan itu harta anak yatim? Kalau harta anak yatim, hukumnya haram. Tahlil itu jadi haram. Ya. Harta anak yatim maknanya apa? Mati tu ialah sekarang ni mati muda banyak kan, umur 30, 35, anak dia baru darjah 4. Ya, anak yatim. Kita sebagai tu imam orang masjid orang surau, kita jumpa budak ni kan, malam ni nak buat, minta malam ni RM150 sudahlah kan, kita buat 3 malam RM450, semalam RM150. Kita minta kat budak tu, dia carilah dengan mak dia ke pak dia dah mati, mak dia carilah. Jadi situ harta anak yatim, situ dosa. Itu dosa. Tapi kalau kita nak buat, kita yang dah umur 50, 60, 70 ni, mak kita, ayah kita mati, kita ada duit, kita nak buat, kita anak yatim tak? Tak ada. Duit kita melana banyak kan, kita saja nak jamu orang makan kan. Tak buat, tak ada masalah duit kita, nak jamu orang makan. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita jangan sampai menyusahkan kita. Mesti buat 3 malam, 7 malam, ya, malam 14, tu malam 40, malam 100. Kita tak pun nak menyusahkan. Tambah kita duduk bandar ni pula kan, mati hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis orang kerja kan, kumpul anak beranak mati kat sini. Duduk mana? Duduk seorang duduk Seremban, seorang duduk Kajang, seorang duduk Melaka. Nak balik dulu, habis kumpul balik. Malam ni datang tau, kita buat tahlil ni. Kan?
panggil dia balik datang tahlil. Jadi itu menyusahkan. Tak apalah, kita tak buatlah malam ni, kita hantar kat surau je lah. Kan minta lepas isyak tu tolong buat sikit, jamu-jamu gitulah. Tapi kita nak kumpul adik-beradik ni hujung minggu lah, Sabtu kan kita kumpul ramai-ramai, kita buat makan-makan sikit, tahlil sikit, sambil kita boleh sembang pasal harta pusaka. Kan? Harta pusaka kena sembang cepat, jangan duk kata kobok merah lah. Sembang cepat, banyak benda nak kena say. Jadi kita perhatikan, ada benda yang kadang sampai haram. Bila kita i'tiqad wajib tahlil, itu salah. Bila kita guna harta anak yatim, salah. Bila kita i'tiqad mesti buat 3 malam sampai 7 malam sampai, tak, kita buat ikut keselesaan kita. Ya, kita tak payah. Sebab doa kita boleh buat, kita anak-anak boleh buat. Ya, mak ayah kita mati, kita buat pas sembahyang maghrib ke, sembahyang isyak ke, pas sembahyang asar saja nak buat doa, ya Allah ampunkanlah, doa. Tapi yang ni kita saja nak ajak orang lain, tolong doakan, itu je. Jadi kita bermudah sikit, jangan sempat sangat, ya. Dan jangan ketat sangat mesti buat, ya. Macam ni wajib punya ni tak. Dan jangan cepat sangat tuduh sesat bid'ah, ya. Kita ambil jalan tengah. Baik, betul, kita habiskan. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dan jikalaulah mereka kalaulah keadaan bapa mereka tu tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat hidayah, ya. Maknanya Arab tu lah, ya. Arab Quraisy yang sembah berhala dan sebagainya itu, mereka berdalilkan bapa kami sembah patung ni, bapa kami kalau sakit patung ni, cari patung ni. Itu orang yang tidak mengetahui dan tidak mendapat hidayah. Sedangkan datuk nenek kita ni alhamdulillah dah lama Islam, ya, ada tok guru yang diikut, yang baca kitab dan sebagainya. Mereka buat itu berdasarkan Quran dan juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, saya ingat cukuplah sekadar tu 2 ayat pada pagi ini. Ada soalan apa? Kita buka soalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada soalan, kita berhenti setakat ni. Ya, ada soalan. Ya. Ya, al-ma'surat, maksur tu sendiri namanya benda yang sabit. Maksur daripada Nabi, itu maksurat, ya. Jadi orang yang susun al-maksurat itu mereka berijtihad. Mereka berijtihad cari hadis, ya, Nabi pesan suruh baca yang ni. Dia susun tu pasal Nabi pesan kat sahabat ni baca ni, Nabi pesan kat sahabat ni baca ni. Masal kita kata macam wirid kita akan lepas sembahyang, Nabi pesan kepada seorang sahabat jangan tinggal baca ayat kursi. Nabi pesan kepada dia, seorang sahabat ni, lepas sembahyang jangan tinggal baca ayat kursi. Nabi pesan kepada sahabat-sahabat yang miskin jangan tinggal zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nabi pesan sahabat miskin. Jadi ulama kita dikumpul. Kumpul. Sahabat Nabi pesan jangan tinggal baca, tinggal kursi. Jadi dia bawa masuk hadis tu, elok baca ayat kursi lepas sembahyang. Subhanallah, alhamdulillah, ada hadis ni, banyak lagi hadis lah masuk dalam hadis tu. Kemudian Rasul baca, sahabat sebut Rasulullah istighfara salasa, Rasulullah istighfar, maka dia masukkan istighfar 3 kali. Lepas tu Rasulullah baca Allahumma antas salam, ada hadis, dia masukkan Allahumma antas salam, astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam. Rasulullah pesan jangan bacalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas sembahyang maghrib. Biasa lepas sembahyang maghrib Allahumma ajirni minan nar. Jadi benda tu dia scattered, dia bertabur. Jadi ulama susun. Ya, wirid kita lepas sembahyang tu ulama susun, maksurat tu ulama susun, apalagi manzil, ya, ulama susun, ya.
Kerana dia scattered dalam hadis, berselerak dalam hadis Nabi itu, ulama susun nak memudahkan amalan kita. Ya, jadi boleh, tak ada masalah. Ya. Kalau tidak susahlah, kita zikir, nak zikir pas ni baru nak cari hadis, kan, baru nak cari hadis, kan, tak jumpa lagi hadis ni, tak baca, nak baca subhanallah 33 ke 3 kali ke, tak jumpa hadis lagi. Jadi ulama dia nak memudahkan kepada kita. Dia macam masak makan lah. Hadis-hadis ni dia macam bahan mentah, belum masak lagi. Yang ulama bagi hukum tu, dia bagi dah siap masak lah. Ya, siap masak. Yang masak ni ada chef-chef dia lah, ulama lah. Dia bersilat tengoklah hadis ni sahih ke tak sahih ke. Yang dia sajikan tu dia siap masak dah. Yang tak ni dia potong sayur, mana batang keras ke dia potong, siap apa ke potong. Dia bagi hak mudah kepada kita. Kita nak makan. Tapi kalau kita nak makan je, nak beramal je. Tapi kalau nak mengaji lebih dalam, boleh pergi ke dapur dia. Macam itulah perumpamaan. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Kita berhenti dekat ni. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.